Acara baca di Anak Bubble kita adakan di restoran ini pertama kali kita adakan dengan harapan kita boleh adakan pada setiap bulan. Rancangannya adalah pada hari Sabtu pertama setiap bulan. Kita sepatutnya adakan minggu depan, tapi kerana ada pilihan raya negeri maka kita awalkan. Jadi kita kekalkan hari Sabtu pertama sekiranya ada mendapat sambutan. Untuk hari ini kita ada sepatutnya ada 4 orang penulis dan baru tadi salah seorang penulis menghubungi saya memaklumkan tidak dapat datang. Tak apa, kita teruskan juga, takkan kita nak tangguh ya. Baik, ini merupakan satu acara santai, sengaja kita kendalikan dalam bahasa Malaysia. Satu, kerana orang banyaknya pandai dalam bahasa Malaysianya, dan satu lagi kerana kita memang sudah ada banyak acara dalam bahasa Inggeris. Dia memang sudah ada. Kita mahukan sedikit kelainan. Walau bagaimanapun, kita bukanlah kata strictly bahasa Malaysia saja. Kalau dirasakan perlu bahasa Bengali, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, silakan. Tapi janganlah sebenarnya guna bahasa lainnya. Kita memeriahkan. Asasnya kita gunakan bahasa Malaysia. Sebelum kita teruskan, kita berikan cenderamata hati buku kepada penulis kita, kepada Rupa Subramaniam. Untuk anda, tak payah berdiri lah sebab semua lebih tinggi daripada saya. Untuk Dr. Lalita Sinha. Dan kalau semasa bercakap nanti saya lupa sebut doktor, tak kisahlah ya. Dr. Lalita Sinha. Asyaf, kau tak sampai lagi. Apa dah? Mai sini. Orang KL macam tu lah. Sebab dia lahir membesar di KL kan. Silakan Syah. Ini untuk Syah. Silakan Syah. Terima kasih sudah datang. Kita bagi awal-awal supaya kalau tengah-tengah nak jalan tu kita tutup pintu. Dan juga kepada Victor Low. Victor, ada di mana Victor? Silalah nak bagi juga sedikit cenderamata untuk anda. Datang ambil. Okey. Dia tuan rumah yang saya lupa. Itu. Terima kasih. Beliau bukan saja memberi kita ruang ini untuk digunakan, malah menyediakan makanan dan minuman bagi acara ini. Acara kita setiap bulan akan berbeza-beza sedikit supaya orang tak mengantuk. Untuk hari ini kita bukan hanya membaca, ya, sebab kalau membaca mengantuk kan. Ya. Kita akan ada juga sesi soal jawab. Jadi sebelum itu mestilah kita nak berkenalan dengan penulis kita, penulis, aktivis, budayawan segala bidang ya. Saya akan bacakan, sampai baca penuh lah. Saya akan perkenalkan sedikit. Biodata lengkap mereka boleh dirujuk di blog. Di paling kiri saya atau paling kanan anda adalah A.R. Shah. Jangan confuse dengan A.R. Rahman, ini lain. A.R. Shah merupakan seorang pencerita antara media, multimedia, dan beliau membesar di kawasan yang sekarang orang panggil sebagai, sekarang apa nama tempat? Bangsa Sau. Oh, Bangsa Sau. Bangsa Sau. Tapi kita kenal dulu sebagai Kerinci. Oh, dia sebut bagus, ada orang KL di sini. Kita kenal sebagai Kerinci. Dan karya-karya beliau, walaupun beliau nampak diam saja, malu-malu, datang lambat dari sana ke sini lah. Acara dah sampai awal kan, malu-malu kan. Tapi beliau sebenarnya sangat aktif berkarya dalam bahasa Malaysia dan juga dalam bahasa Inggeris. Karya-karya beliau ada di Berita Harian, Dewan Sastra, Seni Kini, The Vibes, Cukaria, Tukul Cetak, Matahari Books, Gerak Budaya dan pelbagai media lagi. Malah di Cukaria dulu beliau juga menjadi editor. Ya, jadi bukanlah calang-calang orang. Jangan kata dia senyap-senyap ni, bukan calang-calang. Ya. Dan di sebelah kanan saya adalah Rupa Subramaniam, seorang seniwati. Ya, terus kita ingat Saloma. Oh, ada Oh, tak sia-sia bau. Seorang curator dan juga seorang pengarah seni. Dan beliau ini, beliau
asasnya bukanlah seorang penulis kriti, tetapi melukis, ya, melukis pada muka, pada tubuh, ya. Malah semasa menjadi berada di Rimbun Dahan, ya, Rimbun Dahan selama 30 hari, beliau mencari 30 orang, bahkan Syalini termasuk tak hadir untuk buat waktu tak kenal, ya, dibuat lukisan pada wajah mereka, tubuh mereka dengan topik tertentu. Malah sekarang beliau sedang mengusahakan sesuatu. Kita akan berbicara tentang itu sebentar lagi. Dan saya kenal beliau sewaktu beliau mengusahakan acara Banana Leaf. Bukanlah Banana Leaf makan-makan tu, lebih kurang begitu, tapi makanan tidak dihidangkan. Acara seni, budaya, filem dan pelbagai media dipaparkan di situ. Kemudian di sebelah kiri terdekat saya, datang dari Pulau Pinang untuk menyertai acara kita hari ini, Dr. Lalita Sinha. Beliau merupakan bekas pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Bidang kajian beliau adalah pelbagai sebenarnya. Beliau seorang tokoh penterjemah, seorang yang melakukan kajian tentang sastra bandingan. Tesis beliau, orang selalu buat tesis habiskan, tak ada orang baca pun, tapi tesis beliau masters diterbitkan sebagai buku Tiada Salina, ya. Beliau mengkaji 3 versi Salina dalam bahasa Malaysia yang asal dan 2 versi bahasa Inggeris. Betul, bermaksud saya baca. dan tesis PhD beliau diterbitkan di Amerika Syarikat. Tajuknya saya tak ingat, nanti boleh tanya beliau lah, ya. Tapi kalau tanya tajuk tesis, saya tak bagi buku lah, ya. Dan beliau juga terlibat dalam banyak melakukan terjemahan bagi ITBM dan juga secara freelance. Dalam buku terbaru saya, beliau menterjemahkan 3 buah cerpen. Itulah 3 orang penulis kita. Asalnya 6 orang, turun jadi 4 orang, dan hari ini selesa lah, tak ada langgar-langgar bahu kan, tak ada, selesa. Kita nak mulakan dengan siapa? Saya bagi peluang kepada anda. Rupa, Lalita atau Syah? Yang datang dari jauh. Selamat petang dan selamat datang kepada semua. Saya sangat gembira mendapat peluang ini untuk bersama rakan-rakan untuk acara ini. Saya akan membaca sekerat puisi dari buku Rabindranath Tagore yang merupakan pemenang hadiah pertama Nobel Prize for Literature pada tahun 1912. Jadi buku dia ini saja, ya, kecil, molek, pendek, tetapi penuh dengan isi hatinya, ya. Gitanjali bermaksud bahasa asalnya dalam bahasa Bengali, dan maksudnya adalah persembahan lagu. So yang penting di dalam itu ialah, dalam perkataan itu ialah sembah. These are song offerings atau lagunya disembah kepada Tuhannya. Itu makna asal, ya, dalam bahasa Bengali. So walaupun saya dah berjanji dengan Udaya, saya tak berapa dengan cakap lah, ya. Jadi saya akan membaca dalam bahasa Inggeris dulu, ya, bukan saja dalam bahasa Malaysia, supaya mereka yang tidak berapa faham bahasa Malaysia, I hope it's a international audience lah. Jadi saya membaca dalam bahasa Inggeris dulu dan diikuti oleh versi bahasa Melayu. Light. Oh, where is the light? Kindle it with the burning fire of desire. There is a lamp, but never a flicker of a flame. It's such thy fate, my heart. Death were better far for thee. Misery knocks at thy door, and her message is that thy Lord is wakeful, and he calls thee to the love tryst through the darkness of the night. The sky is overcast with clouds, and the rain is ceaseless. I know not what this is that stirs within me. I know not its meaning.
a moment's flash of lightning drags down a deeper gloom on my sight, and my heart gropes for the path to where the music of the night calls to me. Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire. It thunders and the wind rushes screaming through the void. The night is as black as a black stone. Let not the hours pass by in the dark. Kindle the lamp of love with thy light. Okey, saya menyusuli versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa Melayu yang telah diterjemahkan oleh Latif Muhyiddin, seorang pelukis terkenal tanah Malaysia. Ya. Jadi cahaya. Oh, di manakah cahaya? Pasang layar dengan api hasrat yang marak menyala. Di sini ada pelita tetapi tidak menyala. Inikah nasibku, oh hatiku? Kalau demikian, lebih baik kiranya mati. Sedih mengetuk pintumu, lagu berpesan. Paduka berjaga menunggumu di sana dalam gelap malam untuk bertemu berkasih-kasihan. Langit gelap berawan, hujan turun tiada berhenti. Tak tahu apa artinya yang bergerak di hatiku. Tak tahu aku apa maksudnya. Cahaya kilat yang sejenak menambah gelap pandangan. Hatiku rindukan lurah mada malam yang mengimbau. Cahaya, oh di manakah cahaya? Pasang layar dengan api hasrat yang marak menyala. Gurun memukul, angin memekik, melancar dari darat. Malam hitam bagai nilam. Jangan biarkan waktu berlalu dalam gelap. Pasanglah pelita kasih dengan hidupmu. Okey, ini satu lagu cinta. Ya. Beliau pernah menjelajahi sepelusuk dunia. Ya. Beliau suka jalan ke merata dunia, dan ceritanya ialah Rabindranath Tagore mudah jatuh cinta dengan wanita-wanita tempatan. He was a romantic soul. Ya. So ini ditulis di Bali, di mana beliau nampak seorang wanita di tepi pantai. Ya. Aku kenal kamu, wahai wanita dari negeri jauh, jauh wanita seberang lautan. Sayangku wanita seberang samudra. Ku lihatmu pada pagi musim lurut, lihatmu pada malam musim bunga, lihatmu di dalam hatiku. Sayangku wanita seberang samudra. Ku halakan telinga ke langit, ku mendengar dengar nyanyianmu. Ku tawarkan jiwaku padamu. Sayangku wanita seberang samudra. Sesudah kembaraku di seluruh dunia, ku sampai ke negerimu. Kini ku di depan pintumu, wahai sayangku wanita seberang samudra. Terima kasih. So, sekarang dalam bahasa asalnya, iaitu bahasa Melayu. Ami chini go chini tumare, ogo videshini, tumi thaku shindu pare, ogo videshini. Tomai dekhechi sharodo prate, tomai dekhechi
মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি হৃদয় মাঝারে, ও বিদেশিনী। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি তোমার গান, আমি তোমারই সঁপেছি প্রাণ, ও গো বিদেশিনী। ভুবন ব্রহ্মিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি অতিথি তোমার দরে, ও গো বিদেশিনী।